La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah. 100% pujian hanya pada Allah. Kita berasa sangat bersyukur kerana dengan pilihannya dan kasih sayangnya. Maka pada malam ini kita sekali lagi dipilih untuk bertemu dalam pengajian zaman akhir, khususnya, dan disebut juga pengajian akhir zaman umumnya bagi kali yang ke-54. Pengajian zaman akhir kita ini bermula pada bulan Jun 2021 yang lalu. Maksudnya dah 10 bulan lah, lebih kurang. Ada kuliah-kuliahnya yang pendek, sependek 3 minit, dan ada yang panjang, yang sampai lebih daripada 50 minit. Ini mengikut kelapangan kita lah. Para penonton yang dikasihi sekalian, dakwah kita ini tentunya kerana cinta. Ada 8 bangsa kecintaan yang mesti kita penuhi. Kita mestilah cinta akan Allah dan cinta akan kitab Allah. Kita mestilah cinta akan Rasulullah dan cinta as-sunnah. Kita mestilah cinta akan diri dan juga cinta akan ummah. Kita mestilah cinta akan ibadah dan cinta akan dakwah. Ini 8 bangsa kecintaan yang tak cukup sebenarnya kalau setakat suka. Mesti sampai ke peringkat cinta. Jadi kita sampaikanlah walau satu ayat, walau dengan sekadar satu isyarat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, zaman sekarang ini cuaca seolah-olah tak menentu. Memang tak menentu. Tak pastilah apa sebenarnya yang sedang berlaku. Yang mana kita tak jangka banjir, berlaku banjir. Yang mana kita tak jangka kemarau, berlaku kemarau. Kita tak jangka panas, jadi panas melampau. Di serata dunia lah. Yang mana kita tak jangka kebakaran, berlaku kebakaran hutan yang besar, lebih daripada biasa. Di tempat-tempat yang kita tak jangka berlakunya ribut, taufan, puting beliung, boleh jadi. Jadi berdasarkan benda-benda alam dan kejadian-kejadiannya, pakar-pakar kaji cuaca dia ramal begini. Tapi kemudiannya apabila berlaku, lain pula jadi. Dan berubahnya itu berlaku secara drastik. Dalam masa beberapa jam saja dia boleh berubah. Tak macam dulu-dulu. Dulu-dulu kalau pakar-pakar ni buat ramalan tentang cuaca, boleh kata betul lah, jarang-jarang sangat berubah. Sekarang ni kalau buat ramalan tentang cuaca, jadi selalu pula berubah. Dan berubah tu cepat. Sebab itu banyak kejadian-kejadian yang tak disangka-sangka berlaku. Zaman sekarang ni, ahli-ahli falak, orang-orang yang berilmu falak, yang tu pun pening. Sebab apa? Pergerakan benda-benda alam kan, dan seputarnya lah, dah jadi macam tak menentu. Dapatan-dapatan mereka ni tak menentu. Ahli-ahli falak semakin susah dia nak mengeluarkan keputusan-keputusan. Sebab hal-hal yang mereka perhatikan tu boleh berubah. Dia punya kesan dia, dapatan dia pada bila-bila masa. Ahli-ahli falak pun pening. Ilmu falak ini kita sedia maklum, salah satu daripada 7 bahagian ilmu alam yang terdapat dalam ilmu alam Imam Al-Ghazali, yang diwariskan zaman berzaman. Jadi antara contohnya, kita usaha untuk melajakkan tarikh peperiksaan, khususnya peperiksaan SPM, supaya tak kena dengan musim banjir. Kita lajak. Tapi dah lajak pun, hari yang kita lajak itu pula, minggu itu pula berlaku banjir. Ini sangat tak disangka lah. Semuanya dengan ketentuan Allah. Jadi tak apalah, yang kita rancang itu sangat bagus. Ketentuan Allah itu bukan dalam wilayah kerja kita, itu dalam wilayah kerja Allah. Kita
memang tak boleh bersibuk-sibuk dalam wilayah itu. Kita terima sahaja. Bahagian usaha dan ikhtiar kita buat. Sangat bagus. Usaha nak mengelak daripada banjir tu. Tapi kena juga, itu wilayah kerja Allah. Yang kita usaha tadi, insya-Allah Allah suka dan berpahala. Ada pertanyaan tentang sebuah negara Eropah. Mereka membenarkan bunuh diri. Bunuh diri cara Swiss. Cara Switzerland. Pertanyaan dia, bunuh diri cara Swiss tu sakit ke tak? Tu soalan. Jadi kita pun cari maklumat dia, memang jumpa lah. Dalam utusan Malaysia pun ada. Pada 10 Disember. Tajuknya, Switzerland benarkan penggunaan kapsul bunuh diri. Ni kapsul ni seolah-olah macam satu keranda yang canggih, macam kita tengok dalam filem-filem tu lah. Keranda yang termoden lah. Kalau orang tu rasa dia tak mau hidup dah, dia nak mati, dia nak bunuh diri lah, dia boleh uruskan lah, tempah dan sebagainya. Dia akan masuk ke dalam keranda itu, dalam kapsul itu. Dan kapsul ini, di dalam dia tu oksigen akan dikurangkan lah dengan cara yang canggih. Jadi mangsa, kita sebut mangsa ke apa ke ni? Mangsa, sebab mereka ni buat pilihan sendiri. Jadi mereka itu akan menikmati kematian dengan tenang, kononnya. Akan menikmati kematian dengan tenang. Maksud dia, dalam keadaan separuh sedar tak tahu mati dah. Begitulah anggapan. Jadi persoalan dia tak sakit ke? Atau kurang sakit ke? Kata kalau nak terpisah nyawa daripada badan ni sangat sakit. Tapi kalau tengok cara tu, fikir-fikir guna logik akal kita, macam okey, macam tak sakit. Jadi bunuh diri dengan bantuan peralatan ini adalah sah di Switzerland. Dan mengikut yang saya baca itu, kira-kira 1,300 orang membunuh diri tahun lalu. Yalah, sebahagian orang tak kisah pun dengan orang-orang yang nak bunuh diri. Bahkan ada segelintir yang suka pun dalam dunia ni, walaupun segelintir. Sebab mereka ni memang nak mengurangkan jumlah manusia ni, terutamanya yang dianggap sebagai beban lah. Mana-mana manusia yang dah tak produktif, dah tak berkualiti ni, ada segelintir orang di dunia ini, mereka nak mati, tak apa, lagi bagus. Jadi yang nak bunuh diri ni dah tentulah termasuk ke dalam golongan yang tak produktif dah. Jenis patah semangat, mudah kecewa, yang lemah, yang akan menyusahkan orang lain. Biasanya jenis itulah yang akan bunuh diri. Mana yang jenis bermotivasi ni, susah lah kan. Kita nak kata tiba-tiba nak bunuh diri. Jadi orang-orang yang tak mendatangkan faedah yang banyak ini, dia akan merugikan lah, ikut pandangan mereka ini. Sebab itulah di negara luar sana, kalau orang nak bunuh diri, okey, tak ada masalah. Sebab mereka kalau boleh nak rakyat negara mereka itu orang-orang yang berkualiti, yang produktif, yang memang nak maju ke depan, dalam jumlah yang tak ramai. Mengapa ada orang yang okey dengan bunuh diri ini? Bagi kita orang Islam ni tak okey lah, kan? Ajaran agama kita tak benarkan. Tapi ada pihak-pihak yang dia okey. Kenapa jadi macam itu? Yang pertama, di rantau sebelah sana itu, dia ramai yang etis, atau disebut mulhid, atau disebut juga tak beragama. Atau sebenarnya mereka ni beragama, tapi beragama diri sendirilah. Mereka menyembah akal fikiran sendiri. Jadi pada pandangan mereka ini, sekiranya dah mati, hancur lah, settle semua, tak ada dah, mereka tu dah tak ada wujud dah. Dan mati ni tak sakit. Ada yang berpandangan mati ni kalau sakit pun sikit je, lepas tu terlepaslah segala penderitaan untuk selama-lamanya, hilanglah mereka. Itu fahaman mereka. Yang kedua, ada juga golongan yang beragama dengan agama-agama tertentu, tapi mereka ni jenis tak belajar pun, dan tak amal pun agama mereka ni. Jadi mereka ni sekadar nama beragama sajalah.
jenis. Jadi bila putus asa tu cepatlah nak mati kan. Yang ketiga, ada juga yang ikut agama-agama tertentu, tetapi dia terikut ajaran-ajaran sesat. Kalau kita biasa baca tentang ajaran-ajaran sesat di sebelah Amerika, sebelah Eropah sana pun banyak ajaran sesat. Yang kita duk rasa dalam Islam lah banyak ajaran sesat. Dalam Kristian tu lagi banyak ajaran sesat. Macam-macam cabangan. Dalam agama Hindu pun, kalau di India tu ada banyak aliran-aliran yang sesama penganut Hindu sendiri kata, mereka ni bukan daripada Hindu, tersesat. Ada yang macam itu. Jadi ajaran-ajaran sesat ni, sebahagiannya itu dia ada yang sampai ke peringkat menggalakkan mati. Selepas mati akan jadi begini. Kita baca kes-kes jenayah yang berlaku di Amerika Syarikat. Cari, ada banyak kes yang macam itu. Dan yang keempat, ada juga pihak-pihak yang percaya akan reincarnation, reinkarnasi. Macam itulah kot sebutannya. Maksud dia kehidupan yang berulang-ulang. Kalau kita ni mati, kalau mereka tu mati, lepas ni akan hidup semula. Jadi bayi balik, kemudian membesar, betul mati, hidup lagi. Berulang-ulang daripada dulu sampai entah bila-bila. Lebih kurang begitulah. Jadi mereka tak ada kisah, rasa tak puas hati dengan kehidupan yang ada sekarang ni, mereka bunuh diri. Dengan harapan dan keyakinan dan kepercayaan mereka akan hidup kembali dengan kehidupan yang baru. Nanti dalam kehidupan yang baru pun, sampai umur 20, 25, macam tak puas hati lah, bunuh diri lagi. Lahir pula lagi. Lahir, dapat hidup mewah, senang, jadi raja ke contohnya. Okey lah, dia tak adalah bunuh diri. Jadi mereka percaya berlaku kehidupan semula yang berulang-ulang di dunia ini. Sebab tu mereka tak kisah. Kalau kita ikut ajaran Islam lah. Kita jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang ini. Ajaran Islam yang mengajar lepas kita mati ni, kita memang ada satu kehidupan, tapi satu kehidupan yang untuk selama-lamanya lah, dan bukan di bumi ini. Ketika itu langit dan bumi sudah bukan langit dan bumi yang ini. Baik. Segmen yang seterusnya tentang tafsir mimpi. Daripada 10 mimpi yang ditanya, mungkinlah 2-3 mimpi dapat kita tafsirkan. Yang 7-8 lagi tu tak dapat. Biasanya begitulah. Jadi antara mimpi-mimpi sebelum ini yang kita dah sentuh, mimpi tentang ibu bapa. Kemudian ada mimpi tentang nenek yang persis, seekor harimau berkelakuan macam harimau. Ada mimpi 2 ekor buaya bertarung. Ada mimpi beberapa mimpi lah kita ada sentuh sebelum ini. Jadi kali ini kita ambil yang mana yang saya berjaya tafsirkan. Yang pertama, ada orang bermimpi, kata dia kemarin dulu dia mimpi kepala dia ni penuh dengan uban. Apakah maksudnya? Ini maksudnya keagamaan dia bertambah. Baguslah. Ibadah dia bertambah. Bagus. Tapi kalau orang lain mimpi kepala dipenuhi uban, belum tentu sama maksud dengan ini. Ingat baliklah. Kita ada sentuhkan dari semasa ke semasa tentang ilmu tafsir mimpi ni. Walaupun orang-orang lain mimpi yang sama, tak semesti maksud dia sama. Dia ada pertimbangan-pertimbangan. Mimpi yang kedua, orang ini dia mimpi janggut dia pula memutih. Memutih uban semua. Apakah maksud dia? Yang ini maksud dia, dia semakin bagus dari segi keterampilan dia, dari segi potensi dia, dari segi kewibawaan diri dia, semakin berwibawa. Itu maksud dia. Yang ketiga, ada hamba Allah ini dia bermimpi berselawat ke atas Nabi. Apakah maksudnya? Mimpi ini maksudnya orang ini akan mendapat satu kelebihan. Apa kelebihan dia tak tahulah. Dapat satu kelebihan, satu kebaikan yang di luar daripada jangkaan dia. Dia jangka kebaikan tu mungkin sebanyak ini, dia dapat tu berkali ganda. Itu maksud dia. Apa kebaikan dia tak tahu, dia saja yang tahu. Tapi dia memang akan mendapat kebaikan yang dia tidak jangka-jangkakan. Dan yang terakhir, ada satu lagi mimpi lelaki. Seorang lelaki, dia ni rambut pendek.
Tapi dalam mimpi itu, dia usap rambut dia. Tiba-tiba rambut dia ada terhurai beberapa helai. Terhurai itu pula panjang sampai ke tengah belakang. Jadi dia terkejut. Dalam mimpi itu, isteri dia pun terkejut. Lalu isteri dia pun tegur. Kemudian dia lurut seluruh kepala pula. Dia lurut tu, sebahagian besar rambut dia ni panjang, banyak daripada yang tadi lagi, dan sampai ke punggung. Jadi dalam mimpi tu dia seronok. Apakah maksudnya? Ini maksudnya orang ini dia ada keberanian yang tersembunyi, yang dia tak terperasan pun selama ini. Tetapi berlaku sesuatu perkara lah yang menyebabkan keberanian dia tu terkeluar sikit. Bila terkeluar sedikit tu, dia semakin berani. Dia terus ke hadapan lagi lah. Maksud dia lagi melawan ke, lagi menentang ke, lagi menunjukkan diri dia ke. Dia semakin berani. Keluar lagi. Ternyata memang banyak keberanian dia yang tersimpan selama hari ini. Memang luar biasa lah keberanian. Yang dia pun tak sangka dia ada keberanian yang sebegitu. Itu maksudnya. Seterusnya tentang prepping. Dalam kuliah-kuliah kita memang kita sentuh sikit-sikit kan prepping. Dia alhamdulillah syukur, saranan-saranan prepping yang kita buat selama hari ini sangat bermanfaat lah. Tak banyak, sikit. Kita ada dapat perkongsian demi perkongsian daripada orang-orang yang ikuti kuliah-kuliah kita ni, dan mereka share dengan kita. Jadi mereka dah ada pengalaman lah. Sebab akhir-akhir ini kan macam-macam berlaku kan. Jadi mereka melalui benda itu, dan yang mereka prep tadi membantu mereka. Maka share balik dengan kita. Itu yang bagusnya. Dia sebenarnya sejak bulan Julai dulu, masa kita awal-awal lah buat kuliah kita ini, memang dah masuk dah 1-2 ucapan terima kasih. Disebabkan buka hati mereka tentang prepping. Walaupun kita tak cerita banyak pun, kita sentuh sikit-sikit saja setiap kali kuliah kan. Sebab mereka ada pengalaman. Bila mereka dengar kuliah kita, mereka buat persediaan, tiba-tiba berlaku sesuatu dan yang mereka sediakan tu sangat bermanfaat untuk mereka. Tu. Bila masuk September dan Oktober 2021 dulu, jadi ramai. Dah banyak lah orang mesej, bagi respon positif. Sebab apa? Ketika itu barang-barang naik dan mereka ni dapat manfaat. Mereka ni dah prep. Jadi seolah-olah harga barang naik pun, seolah-olah mereka beli barang dengan harga yang lama. Mereka dah beli dah. Ada duit lebih sikit, beli siap-siap dah. 2 bulan lepas tu barang-barang naik, seolah-olah mereka ni beli dengan harga yang lama juga. Sedangkan orang lain dah beli naik 20%, 30% macam itu. Maksudnya, secara tak langsung mereka ni sudah pun jimat 20%, 30% jimat. Sedangkan orang lain nak kena tambah 20%, 30%. Cuba kita bayangkan sekadar satu contoh. Orang yang belanja bulanan, gaji dia mungkin besar, belanja bulanan dia katakanlah RM2,000 sebulan. Bila harga barang-barang naik, seolah-olah dia masih belanja RM2,000 juga. Sebab dia sudah prep tadi. Dah bahkan kurang lagi. Sebab selain daripada prep, kita ada bagi tahu tentang menanam, tentang persediaan itu, persediaan ini. Kurang lagi. Manakala orang-orang yang tidak buat prepping, bila harga barang-barang naik, mereka terpaksa berbelanja lebih. Kalau 20-30%, daripada RM2,000 tadi dah jadi RM2,600. Sedangkan orang yang prep tadi masih berbelanja RM2,000 juga. Tiba-tiba kita yang tak prep ni nak kena tambah kita punya perbelanjaan RM600 lagi. Siapa nak bagi kat kita? Orang-orang yang pertikaikan prepping, dia tak bagi kat kita RM600. Kita tak bagi, tapi kita ada membuka jalan supaya ada jalan macam mana nak jimat RM600. Dan terbukti berjaya. Tapi orang-orang yang tak prep, dia seolah-olah kehilangan RM600. Sebab nak kena tambah lagi kalau dia nak terus berbelanja sebagaimana sebelum-sebelum ini. Tapi kalau dia kurangkan,
dia dah tahu dah harga barang mahal apa semua, dia kurangkan daripada kebiasaan, selamatlah dia. Ya. Kemudian masa dah lepas musim banjir. Musim banjir ni start pertengahan bulan 12 hari tu, 2021. Selang lepas seminggu 2 minggu tu masuklah biasa. Orang dah mula share balik dah. Ramai dapat pengalaman. Macam-macam pengalaman. Benda yang kecil-kecil pun dia prep, rupanya sangat besar peranan dia bila dalam kecemasan. Biasanya kita ni kalau tak lalui, kita tak percaya, kita akan remehkan, kita akan pandang rendah, kita akan pertikaikan macam-macam lah. Dah lalui baru tahu, oh, benda yang sekecil ini pun sangat besar nilai dia pada waktu kecemasan. Tu kita suruh prepping. Prepping sekadar mana yang mampu lah. Memang sebahagian orang dia perolok-olok tentang prepping, dia pelekeh-pelekeh. Kan? Pelekeh usaha-usaha prepping. Tapi pada waktu-waktu kecemasan, pada waktu-waktu yang tak diduga, yang sangat kita memerlukan, sebenarnya prepping ni memang sangat berguna dengan izin Allah. Walaupun sekadar benda kecil, sebatang mancis, sehelai tisu, segenggam beras. Tak buat tak adalah, bila buat ada. Jadi pada waktu-waktu kecemasan tu, barang-barang prep ni dia sebenarnya lebih berharga lagi daripada emas, daripada berlian, daripada wang ringgit yang bertimbun semua. Yang berlaku banjir, gempa bumi, bila berlaku benda-benda yang tak dijangka lah. Jadi dalam pengajian kitab Ihya, dah bertahun-tahun dulu dah, kita dah syarahkan apa kata Imam Ghazali. Dia bagi tahu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat prepping makanan. Rasulullah buat prepping makanan untuk keluarga dia 1 tahun. Rasulullah buat 1 tahun. Padahal ketika itu baru akhir zaman, belum zaman akhir lagi. Rasulullah dia tunjukkan contoh 1 tahun. Takkanlah Rasulullah ni tak cukup tawakal sampai dia prep untuk keluarga dia 1 tahun. Takkanlah baginda tak cukup zuhud. Takkanlah baginda ni tak tahu yang zikir dalam keadaan-keadaan tertentu boleh mengenyangkan. Baginda lagi lebih tahu daripada kita, tapi kenapa dia prep sampai setahun untuk keluarga dia? Dia prepping ni sebenarnya salah satu sunnah. Walau orang kata apa, ada ustaz asatizah yang petikai ke, kita ikut je. Kita ikut Rasulullah, jangan ikut mereka. Bahkan menjelang hari kehancuran, Rasulullah dia masih anjurkan kita untuk prepping biji benih. Dah nak hancur dah ni alam ni. Ada benih, tanam. Bukan sempat tumbuh nak makan pun. Sampai setara itu punya preppingnya. Ada antara kita ni yang mampu nak prepping makanan untuk keluarga. Baru makanan, belum benda lain. Prepping untuk keluarga 1 tahun. Mungkin segelintir lah kot yang mana yang berkemampuan. Kita sendiri pun tak mampu untuk 2-3 bulan mungkin. Untuk setahun mana kita nak mampu nak sedia prepping. Rasulullah buat 1 tahun. Sekarang ni harga barang-barang pun naik lagi. Banjir pula datang pula lagi sebelah Pantai Timur dalam waktu yang tak dijangka tadi kan. Yang terbaru 2-3 hari sudah di sebelah Kelang pula, belah KL kan, Selangor, banjir pula lagi. Jadi prepping lah. Prepping ni Allah suka, Rasulullah suka, malaikat suka, orang-orang soleh suka. Yang tak suka, syaitan tak suka, Dajjal tak suka, kuncur-kuncur mereka tak suka. Yang lain berpahala, satu sunnah. Buatlah prepping. Nanti kita akan sentuh lagi tentang prepping dari semasa ke semasa. Seterusnya, tentang pengkelasan darjah-darjah maklumat. Kita ada lambakan maklumat. Kita kena kelaskan mengikut grade-grade dia. Supaya kita dapat berpegang pada tongkat yang kukuh. Bukan pada tongkat yang rapuh. Jadi, adab-adab dan usul pengkelasan darjah-darjah maklumat. Okay. Usul-usul ni sebenarnya
dia memandu kita ni agar kita ni betul ataupun tepat. Tak tepat bukan bererti tak betul. Tak tepat kadang-kadang tu betul. Tapi betul tak semestinya tepat. Contoh macam kita memanah. Kalau kita panah kena pada papan panah tu, betul lah. Tapi kena hak tepi. Dia tepat kena hak tengah. Jadi kalau panah kena bot tu, betul. Tak tepat. Panah kena hak tengah, tepat. Macam tu lah. Jadi, usul-usul inilah yang banyak berperanan membentuk mazhab-mazhab, aliran-aliran pemikiran dan acuan-acuan. Ini usul. Dia kena ada usul dia. Dalam tungku al-Islam, tungku fiqh, dia ada usul-usul dia. Dalam tungku al-iman, akidah, ada usul-usul dia. Dalam tungku al-ihsan, tasawuf, ada usul-usul dia. Dan dalam tungku as-sa'ah, tentang zaman akhir ini pun ada usul-usul dia. Dia bukan boleh ikut suka hati kita je kan. Dia ada usul-usulnya. Jika kita tak ikut usul-usul ini, kita sangat berisiko untuk menerawang. Menerawang terterawang, tak tentu hala. Dan keputusan dapatan yang kita dapat pun nanti akan jadi cacau merbau lah, menerawang. Macam dalam fiqh. Kalau tak ikut usul-usul dia, dia akan jadi 1001 mazhab lah dalam dunia ini. Lebih lagi. Sebab tak ada usul. Yang boleh wujud mazhab-mazhab fiqh ni sebab dia usul dia. Kita mengikut usul dia. Jadi dalam aliran as-sa'ah yang kita bawa ini pun ada usul-usul dia. Kita tak terkeluar daripada usul-usul itu. Apa juga maklumat khususnya untuk zaman akhir ini, kita kena bijak buat pengkelasan, penggradan. Jadi kita dah cerita dah dalam kuliah kita sebelum-sebelum ini tentang darjah-darjah maklumat ini sebagaimana yang kita usulkan. Ada 4 tahap maklumat, 4 grade maklumat, 4 maham maklumat. Yang pertama, maklumat yang muktamad. Maklumat jenis ini dia sangat pasti, tak akan berubah dah. Mustahil berubah dah. Tak sesuai untuk kita pertikaikan lagi, melainkan terima saja. Terima tanpa cakap petikai apa-apa dah. Itu maklumat tahap muktamad. Yang kedua, bawah sikit, maklumat yang grade dia pasti. Sungguh pun pasti tapi tak muktamad. Sebab tu dia bawah sikit. Pasti ni maksud dia hampir-hampir tak ada perubahan dah. Hampir-hampir mustahil untuk berubah. Kebarangkalian untuk berubah itu kecil. Itu pasti. Sungguh pun begitu. Ada yang tetap boleh berubah juga. Sebab dia tidak muktamad. Jadi yang paling atas tadi muktamad, bawah dia tu pasti. Yang bawah lagi, yang ketiga, grade hampir-hampir pasti. Maksud dia kemungkinan besar. Kita dapat satu maklumat, kita teliti, oh kemungkinan besar ni. Tapi tak pasti, kemungkinan besar. Dan tidak muktamad. Bawah sekali, grade yang keempat, maklumat yang tidak pasti. Tidak pasti ni maksud dia ada kemungkinan, tapi kecil. Yang muktamad, kemudian yang pasti, kemudian yang hampir-hampir pasti, bawah lagi yang tidak pasti. Apa saja maklumat kita kelaskan. Bila kelaskan ni, keputusan kita tu lebih terjagalah, lebih selamat. Jadi tentang Muhammad Al-Qasim yang dikatakan sebagai Al-Mahdi, kemungkinan Al-Mahdi dari Pakistan. Tak salah saya, dalam 2 kuliah kita cerita tentang Muhammad Al-Qasim ini. Jadi orang tanya pandangan kita, kita bagi pandangan kita lah. Pandangan orang lain, kena tanya orang lain lah pandangan kita. Nak letak di grade yang mana ni cerita Muhammad Qasim ini. Dia setakat ini. Setakat ini
Akan datang tak tahulah, setakat ini. Adakah Muhammad Al-Qasim ini betul Al-Mahdi? Yang ini kita letak pada grade yang keempat. Maksud dia tak pasti. Ada kemungkinan, tapi setakat ini kecil kemungkinan. Kita tak tolak 100%, dan kita pun tak menerima, mengesahkan pula. Tak pasti. Ada kemungkinan dia Al-Mahdi, tapi kecil kemungkinannya setakat ini. Ada lebih 500 kali Muhammad Qasim ni dia bermimpi bertemu dengan Allah di sebalik tabir nur. Yang ini pun ada kemungkinan. Kita letak grade 4 juga. Tak pasti. Ada kemungkinan, tapi kemungkinannya kecil sebab kita tak tahu betulkah dia bermimpi sebegitu. Kita nak mengesah pun tak berani juga. Dia ada 300 kali lebih mimpi jumpa Nabi Muhammad. Tak mustahil mimpi jumpa Nabi Muhammad. Sampai 300 kali lebih. Yang ini pun secara peribadi saya letakkan pada yang nombor 4 juga. Tak pasti. Ada kemungkinan betul. Katanya dia berketurunan Quraisy. Sebab bapaknya pernah bagi tahu dia keturunan Quraisy. Keturunan Nabi Muhammad lah. Jadi kalau sekadar itu saja maklumat, kita pun tak tengok salah silah dia dengan betul apa semua kan. Yang ini pun kita letak 4 juga. Grade yang keempat, tak pasti. Ada kemungkinan, tapi kemungkinannya kecil. Sebab bukan senang-senang kita nak mengesahkan ni. Terutama tentang Al-Mahdi. Bukan orang bagi maklumat terus kita percaya ataupun terus kita tolak. Tak boleh begitu. Kita kena letak penggeridan maklumat dia tu. Muhammad Al-Qasim ni dia mengaku diri dia orang biasa. Dia bukan agamawan. Yang ini pada pandangan saya letak pada level 2 pasti. Dia sendiri mengaku. Dia kata dia bukan satu orang agamawan, dia orang biasa saja. Tapi dia mendapat mimpi demi mimpi demi mimpi yang hebat-hebat lah mimpi dia tu. Kan? Dan dia tak ada pula nak membangga diri ke, nak mengaku itu ini, mengaku Al-Mahdi, tak ada. Jadi nak kata muktamad tak berani juga. Kita letak level 2 lah. Berdasarkan pengakuan dia sendiri, dia kata dia bukan satu orang ilmuwan agama ke apa, tidak. Dia orang biasa saja. Yang ni bukan benda yang pelik kan? Sebab Al-Mahdi itu sendiri pun dia disediakan dalam waktu yang sekejap saja, dengan izin Allah. Jadi dalam banyak-banyak cerita, video-video yang kita tengok tentang dia semua ni, kesimpulannya pandangan peribadi kita, sebab kita yang ditanya, setakat ini Muhammad Al-Qasim ni Al-Mahdi ke? Ini grade 4 lah. Grade 4 tu maklumat ini maksud dia tak pasti. Tak pasti dia Al-Mahdi ke bukan. Terima pun tak, tolak pun tidak. Ada kemungkinan dia Al-Mahdi, tapi kemungkinannya kecil. Setakat ini. Akan datang, wallahu'alam. Begitulah tentang Muhammad Al-Qasim. Jadi untuk kali ini rasanya sekadar ini sahajalah yang sempat kita sediakan. Sebagai rumusannya, pengajian zaman akhir ini sangat penting. Dia salah satu daripada 4 tungkuat din yang ada dalam hadis Jibril. Dia bukan main-main, bertaraf fardu belaka. Kalau ada orang lain atau pihak lain yang menganggap sebagai kurang penting, kita kena anggap ia sangat penting. Bukan sekadar penting, sangat penting, amat penting. Sebab dalam hadis yang sama, 4 tungkuat din, kita kenalah rajin cari maklumat dan buat sedikit penelitian. Kita jangan serah-serah nak terima-terima cakap-cakap orang, kata-kata orang, keputusan-keputusan orang, kajian-kajian orang. Kita sendiri dalam masa yang sama, kata orang pun kita dengar, kita teliti dan kita kena buat penelitian. Kita jangan terus pegang maklumat-maklumat macam biasa kita
kelaskan, kita gradekan. Dari situ keputusan kita akan lebih terjaga. Kita harap dapat dipanjang-panjangkan lagi manfaat dan maklumat daripada pengajian zaman akhir kita ini. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.